Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. InsyaAllah pagi ini kita sama-sama duduk berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan, sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini kita mendapat keredaan, kita mendapat keampunan, rahmah dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. InsyaAllah pagi ini kita bicara sedikit setelah kita meninggal dunia, kita pun dikuburkan yang disebut sebagai alam barzah. Kemudian setelah lama berada di alam barzah, kita pun akan dibangkitkan. Akan terjadi satu peristiwa yang disebut kiamat. Kiamat ialah suatu peristiwa pertama dihancurkan alam ini, di mana ditiupkan sangkakala yang pertama, maka berlakulah kiamat. Kemudian dunia ini digoncang, iza zulzilatil ardu zilzalaha, di mana bumi ini digoncang dengan sedahsyat-dahsyatnya sehingga semuanya akan berhamburan. Kemudian di mana disebutkan kedahsyatan hari kiamat ini, banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang dahsyatnya hari kiamat itu. Setelah selesai hancur kesemuanya, kemudian ditiup pula sangkakala yang kedua. Sangkakala yang kedua ini dengan tujuan untuk menghidupkan kembali seluruh makhluk yang telah hancur tadi, yang telah mati tadi. Bermulalah kebangkitan manusia yang dipanggil juga sebagai hari akhirat yang banyak dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana manusia akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tak ada seorang pun yang akan tertinggal dari kehidupan kembali. Tiup pertama hancur, tiup yang kedua bangkitkan kembali seluruh makhluk yang pernah hidup dulu ni daripada mula dunia ni diciptakan oleh Allah sampailah ke hari kiamat itu, semuanya dihidupkan kembali, tak ada satu pun yang tertinggal. Semua makhluk ini
akan diarahkan ke mahkamah Allah Subhanahu wa taala secara beramai-ramai di padang mahsyar. Perjalanan yang sangat jauh, dalam riwayat menyebutkan 50,000 tahun. 50,000 tahun sehari di akhirat bersamaan 10,000 tahun di dunia. Kali dengan 50,000 tahun, tuan-tuan kira sendirilah. Lama perjalanan itu, bermula daripada bangkitnya kita daripada alam kubur itu. Bermula detik tiupan sangkakala yang kedua, kita dibangkitkan, akan dijalankan pengadilan. Sehingga kan haiwan juga akan dibangkitkan dan akan diadili sesama mereka. Ya, semua dibangkitkan. Di mana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Nabi, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah ala ardin bayda'a afra'a ka kursatin naqi laisa fiha ma'lam li ahad. Pada hari kiamat nanti manusia akan dikumpulkan di atas bumi yang sangat putih berbentuk bulat dan tipis. Tak ada satu bangunan pun yang berada di atasnya. Hadis riwayat Bukhari 6521, hadis yang bersifat berstatus sahih. Kita akan dikumpulkan satu tempat yang putih, kosong sahaja, tak ada satu pun bangunan atas dia, serta tidak ada tumpukan setitis darah sekalipun. Nah, dari situ banyak hadis-hadis menceritakan tentang bagaimana manusia ketika dibangkitkan semula di padang mahsyar itu. Ada yang mengembirakan, ada yang menyedihkan. Ada yang seronok, ada yang menakutkan. Ada juga yang di antaranya dibangkitkan dalam keadaan menggembirakan itu. Siapa orang ini? Orang ini disebut oleh Nabi SAW ialah golongan yang menjaga solat subuh secara berjamaah. Golongan ini disebut oleh Nabi SAW golongan yang mengembirakan, iaitu golongan orang yang menjaga salat subuh secara berjamaah. Berdasarkan hadis sahih riwayat daripada Abu Daud, hadis yang ke-561, dan juga riwayat Ibn Majah, hadis yang ke-781. Hadisnya berstatus sahih. Apa kata Nabi? Basyiril masyabina, basyiril masyaina fi zulumah ilal masajidi bin nuri tamam yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira kepada orang yang berjalan kaki pada malam yang gelap gelita ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Basyiril masyaina fi zulami ilal masajidi bin nuri tammi yaumal qiyamah. Beritahu kepada kabar gembira ini kepada orang-orang yang berjalan kaki pada malam yang gelap gelita ke rumah Allah. Pagi-pagi lagi menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala dalam cahaya yang gelap gelita. Bangkit meninggalkan tempat tidurnya dalam keadaan sejuk, dalam keadaan gelap, menuju ke rumah-rumah Allah dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat, kata Allah. Nabi sebut orang ni orang yang berbahagia. Pasal dulu dah jalan dalam gelap, dulu dah meninggalkan tempat tidurnya, dulu sanggup merempuh kesejukan. Tuhan kata hari ini beri berita gembira pada mereka. Para ulama berpendapat bahawa yang dimaksudkan dengan cahaya yang sempurna itu ialah orang itu akan bercahaya seluruh tubuhnya. Ya. Kita membayangkan adakah bercahaya itu bagaikan cahaya kereta yang dihiasi.
Kita hanya mampu beriman dengan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, berikanlah dia cahaya yang sempurna bin nurit tammi yaumal qiyamah. Orang yang menjaga salat subuhnya itu secara berjamaah. Maksud jaga ni tuan-tuan, tak pernah miss lah tuan-tuan. Tak pernah tinggal kecuali uzur. Berusaha menjaga salat subuhnya secara berjamaah. Susah nak bangkit ni tuan-tuan kan. Hujan, sejuk tuan-tuan. Rumah nak tidur pasanglah aircon kan. Kena pula hujan sejuk, nak bangkit tu 10 kali fikir. Ni kata dia, hush. Keluar-keluarlah tengok hujan. Siapa nak datang hujan ni? Payah nak hujan ni kan. Main kat rumah lah. Waktu tu syaitan pun bisik kat kita, tak payah, tak ada orang ni, main kat rumah je lah kan. Ni susah ni tuan-tuan. Pasal itu Nabi kata ganjaran dia besar. Ganjaran dia apa? Akan dibangkitkan dalam keadaan bercahaya sempurna seluruh tubuh dia. Tubuh bercahaya dibangkitkan ketika itu. Kemudian sebagaimana kita melihat bahawa yang putih berbelang itu tak cantik, tetapi kelak di akhirat yang putih berbelang itulah yang terlihat cantik. Kita tengok belang-belang ni, aduh, apa benda lah dia ni kan. Tapi depan Allah nanti berbelang-belang tu cantik. Siapa ni orang ni? Mereka ialah golongan yang melebihkan basuhan wuduk mereka. Kadang-kadang kita berwuduk kan, basuh tangan kita lebih sini kan, basuh muka lebihkan. Ni berdasarkan hadis sahih riwayat Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau tuan-tuan tengok dalam hadis Bukhari nombor 136, kalau tuan-tuan tengok dalam hadis sahih Muslim hadis 246, apa kata Nabi? Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah urran muhajjalina min asaril wudu faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Sesungguhnya umatku datang pada hari kiamat dalam keadaan putih bercahaya disebabkan bekas wuduk, maka barang siapa di antara kalian mampu memanjangkan putih pada wajahnya, maka hendaklah dia melakukannya. Sebab bila kita berwuduk, memanglah wuduk kawasan kita kaki rambut dengan bawah dagu kita, tapi sebaiknya kita basahkan lebih daripada itu. Kuk tangan kita basahkan lebih daripada siku kita. Sebab Nabi anjurkan, dia kata, maka barang siapa di antara kalian mampu memanjangkan putih pada wajahnya, maka hendaklah ia melakukan. Basuh bagi lebar sikit kawasan. Ni kadang-kadang air banyak tapi basuhnya tak lebar mana pun. Air mencurah-curah kan, boleh buat mandi, basuhnya sikit tuan-tuan. Jadi orang bercahaya ni disebabkan berjalan kaki menuju ke masjid itu, kemudiannya akan diarak ke padang mahsyar. Orang yang jaga solat subuh berjamaah, sekarang ni alhamdulillah Johor buat semarak subuh. Semarak subuh ialah mula-mula subuh lah tuan-tuan kan. Bila subuh mampu kita datang berjamaah, insya-Allah 4 waktu tu mudahlah. Tapi kalau subuh pun lihat kan, makna yang 4 tu pun lagi lihatlah, payahlah kan. Jadi kalau kita mampu tapi alhamdulillah Johor menganjurkan satu program semarak subuh kan. Semarak subuh bermula semalam lah, semarak subuh ya. Patut baguslah tuan-tuan. Ada setengah-setengah masjid kan, ada masjid-masjid yang subuhnya macam hari Jumaat kan? Ada subuhnya dah macam hari Jumaat, ramai dia. Kita tak mustahil lah kalau Pura Kencana surau ni subuhnya macam hari Jumaat melempah ke keluar. Kita mungkin kata tak ada mananya ustaz, surau ni dah lama lah, kata dia, tak adalah, ini je lah mukanya. Jangan cakap lagu tu tuan-tuan. Tak mustahil tuan-tuan, tapi kita kena kerja lah sikit kan? Kita kena bekerja keras lah sikit, jumpa kawan-kawan, WhatsApp kawan-kawan kan?
Sebelum nak tidur WhatsApp kawan, besok jangan lupa nah jemaah subuh kan, WhatsApp kawan dalam taman-taman kita ni kan. Kita bicara tentang kerja kita. Kita jangan bicara ayalah ustaz, dia orang ni buat pekak ya, azan pun bukan dengar pun. Tak. Kita jangan cakap lagu tu. Kita kena usaha tuan-tuan. Kok seorang kita lantaman ni WhatsApp 10 orang. Kalau 20 orang yang WhatsApp, dah berapa orang dah datang kan? Kita tak buat kerja, lepas tu kita kata tak adalah ustaz. Kita tanya kita, apa kita dah buat dengan dia orang? Tak payahlah ketuk pintu rumah orang tu. Sekarang zaman dah canggih kan? WhatsApp kan? Mula-mula dia jawab insyaAllah, tak apalah. Maknanya ada sedetik dalam hati dia, sedikit sekelumit perasaan keimanan. Dia jawab insya-Allah. Lainlah kalau dia jawab awak sembahyang kat surau tu tentu buat pahala ke apa? Tu ya kan. Tu memang dia tak nak lah tu kan. Kau tak payahlah WhatsApp aku ajak pergi surau lah, tak payah tunjuk baik lah. Tak semesti sembahyang kat surau tu tentu masuk syurga. Tu memanglah tuan-tuan kan. Kita pun rasa macam sekali tidak kau lah kan. Tapi kalau dia jawab, masih jawab insya-Allah kan, doalah insya-Allah satu hari esok sampai. Kita doalah tuan-tuan. Jangan kita anggap payahlah puak ni. Kita tak buat kerja, lepas tu kita kata payahlah. Dah azan dah ustaz. Kan tak azan. Ada orang azan memang, tetapi ada orang dia nak orang ajak dia. Dia macam orang menjemput dah tuan-tuan kan. Ada orang jemput pakai surat, jemput pakai WhatsApp, tak nak dia datang. Tapi bila pergi rumah dia kan, datang tuan jangan datang. Kita pun jadi macam, kena pergi ni, dia datang rumah jemput. Beza tuan kan. Orang azan bagi jadual kuliah. Aku bukan tak nak pergi, tapi puak-puak tu semua dah pandai. Aku bodoh sana. Kalau aku dah pandai, aku pun pergi. Jadi kita pergilah. Mungkin dia malu alah dengan kita, mungkin dia segan, dia datang lah. Tak sama tuan. Kita kena buat kerja ngajak orang ni tuan-tuan. Yalah, macam Menteri Besar Johor lah. Dia dah buat kerja dah. Antara kerja dia membuat satu program. Mungkin dia buat je lah. Dia cadangan dia. Ada orang yang mampu bagi cadangan, ada orang mampu buat kerja kan? Ada orang mampu bercakapnya. Kerja tak mampu buat, cakap insya-Allah. Tapi buat kerja kau lah buat. Semua orang macam tu tuan-tuan. Tuan-tuan ada struktur organisasi kan. Tuan-tuan kata bos senang lah, pergi meeting dapat pun bawa balik. Kita orang nak buat kerja, tapi bos kata aku kena fikir. Macam-macam aku nak fikir kan. Kita jangan kata. Betul driver pun kata kat kita, "Cik senang lah, arah je saya pergi mana-mana kan." Kita pun kata, "Kau pun senang tak? Aku pergi je kau tidur." Tak. Masing-masing semua tuan-tuan. Jangan kita pelekeh kerja orang. Hatta yang buat air tu pun yang kita pelekehkan dia. Kau tak apalah buat air je. Kalau aku tak buat air kau pun tak minum. Semua ada nilai kerja tuan-tuan. Jangan kata tak ada kerja. Apa pun kerja orang, kita kena nilai tuan-tuan. Jangan anggap kerja kita je yang teruk, kerja orang tak teruk. Tak kan, semua orang kerja teruk. Kita kan selalu cakap kat orang rumah macam tu kan, engkau apa duduk je rumah ni, kau dia tak masak ke bulu kan, kau dia tak basuh baju kita, kau dia tak iron baju, tak bersilat kita. Jangan cakap lagu tu kan. Kau tak payahlah cakap banyak. Kau duduk je kat rumah ni, kau apa tahu duduk katanya. Tuan-tuan, kita kena menghargai tuan-tuan. Walau sekecil mana pun kerja dia, kita kena hargai. Jangan kita anggap kita je yang teruk bekerja. Orang besar dia bekerja dengan fikiran, orang bawah kerja dengan tenaga. Kau tak payah fikir, kau buat je apa yang aku suruh dah. Yang nak memikir aku yang atas ni. Tuan senanglah sain je. Kau ingat senangnya sain, silap sain aku menjawab. Semua ada resiko. Masing-masing ada resiko. Daripada siap masjid sampailah kepada nazir masjid, semua ada resiko.
kan. Longkang kotor, siap lah tu, boleh buat semua siap kan. Sejadah tak bentang, siap tu, malas siap tu kan. Justru itu tuan-tuan, masing-masing ada tugas masing-masing. Masing-masing kita kena muliakan, kena menghargai kerja orang lain kan? Jadi kita kena ajak lah. Tak mustahil tuan-tuan kita boleh jadikan surau kita macam salat subuhnya macam hari Jumaat. Tak mustahil. Di Pahang ada satu masjid, boleh je kan. Di Johor buat, boleh je. Susahlah sikit, kenalah melobi. Macam mana saya pergi baru ni di masjid di Sungai Lurus, Masjid Mustaqim Sungai Lurus kan. Macam mana dia nak cuba nak tarik budak-budak supaya datang salat berjemaah subuh. Apa dia buat ni? Dibaginya duit tuan-tuan. Tuan-tuan kalau surau banyak duit bolehlah buat lagu tu kan. Dia bagi duit RM3 seorang kan. Budak-budak tu datang. Mula-mula memanglah tak, kita ni semua tengok semua tak bagus kan. Ada je nak komen. Artis ajak orang pergi masjid pun kita nak komen kan. Dia orang tu datang nak tengok artis ke nak pergi masjid, pedulilah tu. Tapi yang penting dia berusaha macam mana nak mengajak orang datang masjid kan. Baru ni kan Alif Satar kan, semua orang komen tu, ini semua pergi masjid nak tengok artis je. Mula-mula memanglah macam tu, mula-mula lah. Mana tahu oleh kerana sebabnya Alif Satar buat macam tu, kerana dia orang datang mula-mula, tiba-tiba orang yang nak balik dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Seronok juga pergi masjid kan, ramai orang. Akhirnya besok dia datang. Kita jangan tengok satu sudutnya kan. Kita ni kadang-kadang kita tengok satu part aja tuan-tuan kan. Itu semua datang kena nak duit dah tu. Mula-mula lah kan. Kalau boleh buat makan dekat masjid kan. Ini besok semua datang kena nak makan. Tak tuan-tuan. Asbabnya kita tak tahu. Mungkin asbab kali pertama kita buat makan-makan dekat surau masjid, datang keseronokan, datang hidayah Allah Ta'ala pada diri dia sampai dia boleh datang masjid. Kita tak tahu tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi hidayah bukan semestinya dia mesti buat atas sebab sesuatu Allah Ta'ala bagi dia hidayah. Mungkin dia datang masjid kerana sembahyang berjemaah, hari itu pula ramai imam lah berdoa, Allahumma habibna fi salatil jamaah, ya Allah datangkanlah perasaan cinta kami pada salat jemaah. Dapat hidayah dengan doa itu, orang datang ke masjid tuan-tuan. Siapa yang tahu? Kita nak mulakan, nak ajak macam mana nak datang masjid macam mana nak datang surau lah kalau kita kena buat sesuatu. Mungkinlah orang sini memang suka makan punya kan. Kita buat kambing golek 4-5 ekor kan. Gila Ustaz, 5 ekor ni ini penuh hospital Batu Pahat ni kan. Tak, kita usaha buat sesuatu yang mengembirakan orang nak datang, yang menyeronokkan. Memanglah surau kita sejuk dah, kapet bagus dah, semua okey dah, tapi dia tak menarik lagi. Tapi bila kita war-warkan, insya-Allah surau kita akan buat makan. Nah, insya-Allah subuh besok kita ada kambing golek 5 ekor. Saya ingat bukan taman ni dia tuan-tuan kan. Habis semua taman nak datang. Tuan-tuan. Inilah, cubalah usaha. Macam semalam saya tengok masa saya pergi kuliah subuh di Sungai Lurus tu, dia bagi duit tuan. Saya fikir RM3 seorang tau. Dia nak narik budak tu. Okeylah. Kalau lah daripada 50 orang budak-budak tu yang datang, mungkin ada 20 yang rasa seronok juga datang masjid ni. Akhirnya bukan kerana duit dia nak datang lah. Betapa untungnya kita tuan-tuan. Sama juga yang baru-baru ni yang Johor buat Semarak Johor kan. Lepas tu dia ada makan kan. Dia buat program ada makan kan. Kena buat tuan-tuan. Dari satu sudutnya tak bagus lah kita tengok. Aduh, nak jamu makan pula. Macam nak memancing pula dia ni. Memang apa pun tuan-tuan kena melobi. Apa benda tuan-tuan nak buat, tuan-tuan kena keluar modal dulu. Tuan-tuan nak berniaga tak payah modal. Minum ekor pun keluar modal. Itu belum tentu kena tu.
Banyak tak kena, pada kena pun keluar modal. Kan? Terpaksa pergi mana? Batu Pahat ada ke kedai nombor? Ha? Ada. Dari sini nak pergi Batu Pahat lagi, masa lagi, mana tuan? Beli nombor. Mana boleh beli nombor? Saya haram. Haram pula. Keluar modal kot. Kau ingat aku ambil nombor free. Kau tahu, pagi aku dah kena pergi. Itu kalau orang tak ramai, kalau orang ramai beratur pula tu. Nunggu pula, belilah. Nak beli RM1 ke 10, 10 ke RM1. Ni kalau kena ni, kalau RM1 tak berbaloi ni kan. Dia macam mancing macam tu. Kan? Tuan-tuan mancing ni sebiji macam judi. Siapa suka mancing ni? Si umpan, kan? Modalnya beli pancing dia. Kena belilah pancing. Beli pancing. Umpan kan? Kan? Tunggu. Nasiblah dapat sudah. Tengok ikan tu makan, tarik umpan habis. Tarik tak dapat, tapi umpan habis. Maki tu saya cerita lah. Kau pandai betul ikan ni, bodoh betul ni. Lepas tu ulur lagi. Macam main judi betul. Dapatlah. 3 jam nunggu, seekor pun tak dapat. 4 jam nunggu dapat anak seluang seekor. Macam mana? Orang rumah bertanya, dapat bang? Dapat apa? Dapat hampur je lah. Punya lama mancing, tak dapat. Dia tak ada rezeki hari ni. Dia macam main judi. Tapi mancing ni, dia menguji kesabaran tau. Dah dapat dah, sentap. Jatuh pula. Allah. Masih ingat Allah. Orang main nombor ekor pun macam tu, tuan tahu. Tengok beli nombor 8156 kan? Naik 8165. Allah, terbalik. Dia ingat juga Allah tau. Tapi tuan-tuan jangan beli. Ni cerita. Nak keluar modal tak? Keluar modal tu. Kan? Semua nak melobi kan. Jadi tuan-tuan nak ajak orang pergi masjid, nak ajak orang pergi surau, kena melobi lah. Kena usaha lah. Tuan-tuan tengok tak jemaah tabligh macam mana dia buat. Nak ngajak orang, dia sanggup pergi rumah ke rumah. Assalamualaikum tuan, marilah kita berjemaah kat masjid. Walaupun orang komen lah, tabligh ni tak bagus lah, kita jangan tengok satu sudut. Dulu tabligh memang lah. Dulu masa zaman saya dulu tuan-tuan, tahun 70-an, 80-an, tabligh pikul itu, pikul ini, selekeh tuan-tuan dulu. Sekarang tabligh tuan-tuan ramai yang masuk yang golongan profesional tuan-tuan. Engineer, doktor, korporat, semua ada masuk tuan-tuan. Semua join tabligh ni tuan-tuan. Dia datang pun tuan-tuan tengok naik kereta mewah. Dulu ya jalan kaki, usung periuk, usung itu. Baju pun ada, dia ni semayang macam mana dia ni. Itulah, makin lama dia makin berubah lah tuan-tuan kan. Makin berubah lah kan. Dia tak macam Arkam dulu kan. Bukanlah saya penyokong Arkam, tapi Arkam satu-satunya satu pertubuhan mula-mula dulu ni yang ngajar orang perempuan pakai tudung tu dia lah. Entah tu. Yang mula-mula orang perempuan pakai tudung dulu ni Arkam lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ingat, dia datang rumah ke rumah ngajar semayang tu dia lah dulu. Dia lah mempelopori benda tu. Tuan-tuan jangan kata aku pengikut Arkam lah. Tapi saya sukalah kawan dengan orang Arkam dulu. Termasuklah saya berkawan dengan Allahyarham Musa Asri tu dulu. Kain serban yang dia jual tu saya asal keluar je saya beli. Dah tak ada Arkam, tak ada kain serban tu. Kain serban dia cantik tuan, pakaian dia kemas ya. Ngadap Tuhan. Jubah dia, serban dia cantik ya, dia pakai smart ya. Memang betul Islam suruh macam tu kan. Smart Arkam dulu kan. Sampai waktu saya nak ngajar kat di 9 dulu tuan-tuan kan, pakailah macam Arkam tu. Waktu tu Arkam dah diharamkan lah. Saya ngajar, saya ganti
Allahyarham Datuk Mufti Negeri Sembilan pergi ngajar satu masjid, pakai macam arkam tu lah, pakai jubah hitam semangat kan, serban macam serban arkam. Saya datang masjid tu, orang tu buat bodoh, jemaah masjid buat bodoh kan, duduk pakat tengok kan, ni arkam ni, arkam kan. Aku pun buat bodoh kan. Sebab saya gantikan Datuk Mufti suruh ganti. Kau pergi ngajar ganti aku pergi ngaji. Ngajar kitab akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ngajar masjid ni. Semua buat bodohnya. Aku tu dia ni tak kenal ke kan, tak tahu kan. Sebab malam Datuk Mufti, saya ganti, Datuk Mufti suruh. Habis selesai sembahyang maghrib semua. Dia kata insya-Allah malam ni ada ustaz datang untuk ganti Datuk Mufti. Apa jemaah cakap bila saya naik tu duduk depan, dia kata apa? Kita orang ingat ustaz arkam angguk ke. Masa tu tengah hangat tau. Saya kata kenapa arkam? Dia kata ustaz pakai macam arkam, kami ingat arkam. Arkam tak boleh. Yalah kan arkam dah tak dibenarkan lagi. Yalah saya kata nanti dulu tak dibenarkan tu, nanti dulu pasal apa? Takkan kat pasal jubah dia pun kita tak benarkan, takkan pasal serban dia kita tak benarkan kan. Entah apalah serban jubah sampai semua jubah semua nak diharamkan pasal dia apa? Tuan-tuan kan. Waktu itu sampaikan tip nasyid dia tu, tip tu lah kan, yang lagu nasyid kan pun diharamkan, ada jin kata dia. Punya dah serabut masa tu. Tu semua ada jin. Apa benda lah dia orang ni kan, punyalah karut masa tu kan. Tapi arkam lah mempelopori pakaian kemas semayang. Tuan-tuan tengok dia semayang bagaimana sah kedudukan dia. Dia datang rumah ke rumah sampai orang kata dia tu kom-kom lah kat perempuan ni. Padahal yang ditunjuk tu itulah yang Islam suruh. Yang pakai labuh tu kan, dengan jubah hitam dia, dengan pakaian perempuan dia labuh bertingkat-tingkat pun. Tutup muka ni. Orang nampak, tu kom-kom, tutup pintu. Padahal dia datang nak ngajar sembahyang masa tu. Dialah arkam ni lah mempelopori ngajar sembahyang kat rumah orang perempuan. Sanggup dia datang. Jasa arkam. Tapi tak tahulah, sesatnya satu kan, tapi semua tak boleh. Orang lain berlambak sesat boleh lagi. Orang lain banyak yang sesat tapi boleh lagi tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan jangan ni rakam ni kan. Aku bukan penyokong rakam tau, tapi nak cerita nah. Kalau nak ikut sesat, ambil je lah dia tu, tangkap, pulihkan akidah dia dulu. Dah selesaikan. Betul jalan macam biasa. Kau boleh buat mie macam biasa, kau boleh buat tahu macam biasa, kau boleh kicap. Zaman itu tuan-tuan dapat makan masak orang-orang Islam, buatan orang Islam, mie orang Islam, semua masa tu. Sebenarnya itu ada agenda sebenarnya. Bila mana orang bukan Islam tengok ekonomi Islam makin naik, masa tu arkam makin hebat dikenali, ni bahaya bagi ekonomi orang bukan Islam. Sekat orang Islam ni. Macam mana nak sekat? Pancung terus. Jangan ada benih dia. Tuan-tuan, siapa yang mampu buat macam arkam buat? Tuan-tuan, saya bukan orang arkam tuan-tuan tapi bukanlah saya nak suruh hidupkan arkam tu, tapi caranya itu cara yang baik. Kalau tuan-tuan boleh ikut cara Yahudi, cara yang baik, kenapa tuan-tuan tak boleh contoh arkam dengan cara dia yang baik tu? Bukan sudut akidah dia, sudut perniagaan dia, ekonomi dia. Bila kita kata ni Yahudi punya, tapi ni walaupun dia Yahudi tapi benda ni yang dia buat ni baik, kita boleh contoh. Habis kalau arkam yang baik tak boleh contoh pula, pasal dia sesat. Tu Yahudi tu bukan sesat pula. Kadang kita bercakap ni kena faham tuan-tuan kan. Yahudi yang teruk kita boleh ikut, alasan kita apa? Tapi ini kan elok, kita bolehlah ikut. Habis yang arkam buat tu tak elok orang, berjubah serban tu tak elok, dia dah sesat. Yahudi tu bukan sesat, memang dilaknat Tuhan lagi. Apa pasal boleh ikut? Ni sekarang ramai komen, ustaz ni arkam ni punya. Mampus aku. Tak ada. Saya tak ada. Saya dulu memang saya pergi.
Saya ikut Arkam Ustaz Asri. Saya suka dia punya suara, nasyid dia. Saya sukalah dengan Arkam dulu. Dia selalu pakaian dia kemas. Saya suka. Kan? Tapi oleh kerana kadang-kadang tergelincir sedikit aja tuan-tuan. Siapa pun, bila manusia ini dia punya pengaruh, akhirnya pengaruh itu membawa kemungkinan kebaikan, kemungkinan bawa benda tak baik. Ini dua dia tuan-tuan, tak ada pilihan. Tuan-tuan bila dah ada pengaruh jadi sombong tak? Dulu tak sombong, tapi bila dah ada pengaruh akhirnya tuan-tuan akan jadi sombong. Engkau kan? Sebab pengaruh dah ramai, pengikut dah ramai. Sekarang macam ada YouTube dan sebagainya kan, ada FB, followers dia ramai, dia jadi gah tu lain macam tu. Aku nak takut apa? Pengikut aku ramai kan, penyokong tegar aku ramai, pentaksub aku ramai. So dia nak cakap apa dia cakap lah. Itulah yang terjadi dulu sistem organisasi tu. Kata dulu tak ada, bukan dia seorang, semua macam tu. Ayah Pin kenapa jadi macam tu? Pentaksub dia ramai tuan-tuan. Kita pun tak tahu kalau kita ramai pengikut, silap-silap kita pun wara. Nasib baik saya pengikut, saya tak ramai, nia je. Kadang-kadang kita jadi angkuh tu pasal pengikut tegar kita ramai. Jadi Arkam tu step dia dulu, itulah punca dia. Pengikut dia jutaan orang, Arkam dikenali kebaikan dia. Akhirnya tuan-tuan, dia jadilah macam tu sedikit. Kadang-kadang dia tak ada apa, orang pentaksub dia ni yang lebih-lebih. Jadi tuan-tuan tengok Arkam, usaha Arkam lah. Sekarang tak ada Arkam tu, telah diharamkan. Tak tahulah, kalau diharamkan tu benda yang baik, siapa bertanggungjawab? Kita kena tanggungjawab lah kan. Siapa haramkan benda yang baik tu? Kenapa diharamkan benda baik? Banyak lagi benda haram kita tak haramkan, tapi benda yang baik sedikit dia melakukan kesilapan, kita tutup semua. Waktu tu Jabatan Agama pun ada ikut Arkam, ramai yang join Arkam tuan-tuan. Tapi tak apalah, tinggalkanlah tu. Tapi benda dia baik yang dia buat, antaranya ialah mengajar orang semayang kat rumah, ajar pakaian tutup aurat, ni yang betul. Tuan-tuan, hari ni Arkam dah tak ada, pakai tudung pun lain macam kan. Belit sana, jerut sini, simpul sana, bola buci, labu kundur, labu air, semua nak dibubuk, dah tak betul. Tuan-tuan nak macam mana? Kok dulu senang dia pakai serelum ya, zap dah labu. Sekarang nak nunggu bini pakai tudung pun dekat setengah jam. Cukup tengok pin tak kena pula color dengan tudung. Aduh, buka pula carilah tudung lain. Jelut. Itu kau tersangkut kat pintu kereta, terjerut jalan. Bukan ibu-ibu lah, tempat lain lah, tapi sama. Ini tuan-tuan, kata kadang-kadang tak tahulah, benda senang dibuat susah, saya pun tak tahu sebab apa kan. Benda tu senang kan, serelum dah jalan kan. Tak sajung pula, tarik ni, simpul sini. Ada pula tok guru yang mengajarnya tu kan. Ni tu yang timbul tudung bawal, tudung kembung, semua ada tu. Semua tudung keluar. Kita pun tengok, bukan ibu-ibu je lah, orang rumah saya pun saya tegur. Saya kata, kau ni ada tudung senang, apa salah kau cari tudung yang susah? Apalah susah? Kau tak susah, dia seminitnya serelum. Ini aku nak nunggu kau pun setengah jam. Sebab itu saya dengan orang rumah senang je. Kau apa nak gerak 9 tayar golek, kau lambat aku tinggal. Saya masuk memang saya jagalah tuan-tuan. Saya masuk ni bagi saya penting, bagi saya masuk. Saya tak suka. Disiplin waktu mesti ada. Sebab itu saya dengan anak-anak, dengan orang rumah saya cakap terang. Golek tayar aku apa? Pukul 9.
Bukan pukul 9 aku baru nak start kereta dah. Pukul 9 aku jalan. Sebelum pukul 9 kau dah ada dalam kereta. Kau tak ada aku tinggal. Bye bye. Kenapa ayah jalan dulu? Pasal kau lambat. Alah 5 minitnya. 5 minit ke seminit tu waktu. Tak ada. Saya tinggal. Kau pandai-pandailah pergi sendiri. Kan? Sebab masa ni merugikan orang lain, merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Satu Jepun maju pasal apa? Jaga masa. Kita masa tak jaga. Janji Melayu kan, pukul 9, 9.30 pun belum tentu ni. Bila kita ketegur 9.30 dah tuan. Biasalah Ustaz. Janji Melayu. Saya ngikut Allahyarham Datuk Dr. Harundin. Datuk Dr. Harundin kalau tuan-tuan panggil dia ceramah, mula kau apa? Datuk, mula 8.30 Datuk. Baik. Dia datang 8.30 siap tepat kan. Tuan-tuan pergi cakap dengan dia, Datuk, tunggu 5 minit jap, dia orang belum sampai lagi. Dia tutup kitab dia belah terus. Saya pernah ikut dia dulu di Langkawi. Ada pula pengusi datang kat dia, Datuk, 5 minit itu 5 minit lagi. Okey. Dia tutup buku. Assalamualaikum. Dia bilang, mana tu? Saya balik dulu. Balik Bodoh dia. Dengan driver, dia pernah sekali saya duduk satu hotel dengan dia masa tu. Saya dengar dia cakap dengan budak driver tu. Dia kata apa? Besok pukul 10 kita ke airport. Pukul 10 tu maksud dia dah turun dalam kereta. Saya turunlah dengan dia kat lobi. Saya tak balik lagi, dia nak balik. Duduk kat lobi ni, pukul 10. Dia tengok pukul 10, dia belah. Dia belah, dia naik dari situ, dia belah. Dia terus, dia pergi airport. Datuk mana tu? Tak apalah, saya gerak dulu. Driver tak ambil itu? Tak apa, ada taksi depan tu. Dia belah ada taksi. 2 minit pada tu, driver sampai. Saya ada kat lobi. Driver tanya saya, Datuk mana Datuk? Datuk baru gerak. Hah? Dah gerak? Dah gerak ke airport. Minta telefon lah Datuk. Dia telefon depan saya. Datuk kan Datuk? Dia kata saya dah ke airport. Kenapa Datuk tak tunggu? Jam saya dah pukul 10. Jam mental tak tahu apa. Baru 10.03 minit. Baru 10.03 minit. 10.03 minit dah. Tu jam mental. Jam mana 10. Ana kata pukul 10, nak gerak lah pukul 10. Dia gerak. Pening driver. Pergi ngejar dia. Kejar pun nak apa dah. Dia dah naik taksi. Tu Allahyarham Datuk Dr. Harundin. Satu-satunya ulama yang waktu dia jangan main-main. Kita ni waktu main-main, tuan-tuan. Satu sembahyang pun, berapa sembahyang subuh? Pukul 6 subuh. Datang berapa? 6.20. Lepas tu berlari. Berlari nak ngejar rakaat. Itu. Bukan sini lah, tapi sama lah begitu. Baik. Jadi masuk sini balik tuan. Orang-orang bercahaya ni sebab apa? Sebab dia pergi ke masjid lah, berjalan kaki menuju masjid. Kemudian kat padang mahsyar nanti dia arak dia. Manusia ni melihat sungguh bersinar. Dia kata apa? Dan bercahaya. Manakala satu lagi golongan kafir engkar, dia ni dibangkit dalam keadaan tidak ada sekelip pun cahaya. Mereka bangun dalam keadaan takut dan menyesal. Beza dengan orang kafir ni. Orang kafir ni tuan-tuan, dia tak ada cahaya tuan-tuan. Dia bangkit-bangkit tu dalam gelap. Timbullah penyesalan tuan-tuan. Timbul penyesalan dia. Kemudian ada lagi satu golongan orang Islam yang menderhaka kepada Allah. Dia Islam, cuma dia menderhaka kepada Allah, maka cahaya pada tubuh mereka terpadam. Namun oleh sebab terdapat secebis keimanan di hati mereka, maka ditinggalkan sedikit cahaya pada tubuh mereka sebagai tanda keislaman mereka, meskipun mereka engkar pada akhirnya. Ada sedikit keimanan dalam hatinya, ada sedikit cahaya tuan. Malap cahaya tu. Kan tak terang lah tuan-tuan kan. Macam bateri tak cukup lah. Sebab dia Islam, dia beriman, cuma iman dia sikit ingat, nipis lah. Adalah cahaya tu. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW.
Kemudian terdapat juga golongan yang dihidupkan semula keadaan yang sungguh menggerunkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Disebut dalam surah Al-Isra ayat 97, wa nahsyuruhum yaumal qiyamah ala wujuhim umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Dan kami akan himpunkan mereka pada hari kiamat dengan menyeret mereka masing-masing atas mukanya dalam keadaan buta, bisu dan pekak. Tempat kediaman mereka neraka jahanam. Tiap-tiap kali malap julangan apinya, kami tambahi mereka dengan api yang menjulang-julang. Ini malang sungguh manusia ni tuan-tuan. Bila dia dibangkitkan, dihimpunkan nanti, diseret muka dia, tarik muka dia, jalan, kau jalanlah, dalam keadaan dia buta, dia bisu, dia pekak, sampailah tempat mereka ni di dalam neraka jahanam. Ini golongan ni disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Isra. Disebabkan segala anggota muka diseret, maka ianya tidak mampu berfungsi lagi. Bayangkanlah kesakitan yang dirasakan oleh golongan ni. Allah Ta'ala kata apa? Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wahda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Dan ingatlah kami, hari kami himpunkan orang-orang yang bertakwa untuk menghadap Allah Ar-Rahman dengan berpasuk-pasukan, dan kami akan menghalau orang-orang yang bersalah ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Dahlah diseret dalam keadaan macam itu, kemudian dihalau kita itu dalam keadaan kita dahaga, tuan-tuan. Tapi hari dah 7.20, panjangin tuan-tuan perjalanan. Ini belum lagi, ini baru dibangkitkan, nak dibawa ke mahsyar dulu, padang, dihimpunkan. Bangkitnya ini pun lama tuan-tuan, masing-masing dalam keadaan perjalanan mereka masing-masing. Lepas tu nanti barulah dia dihisap tuan-tuan, dihitung, dah lungguk semua-semua ada, barulah diperhitungkan bila akan datang. Sebab hari dah 7.20 kan? Sebab saya ada lagi satu program ni tuan-tuan, insya-Allah kita jumpa lagi di waktu yang akan datang. Sampailah nanti bila dah sampai, dah siap, dah dilunggukkan di padang mahsyar tuan-tuan, kemudian barulah diperhitungkan satu persatu. Tunggu lagi bila mana Allah Subhanahu wa taala tidak menjalankan yaumul hisab itu. Cari pula siapa nak minta tolong ni, nabi-nabi ni, tolong kau bagilah tahu Allah cepatlah sikit kan, tak tahan dah ni, dah lah diseret macam-macam, pergi jumpa Tuhan, minta merayu, itu akan datang. Itu akan datang, memandangkan hari dah 7.20. Cukup takat tu, insya-Allah kita jumpa lagi di lain waktu tuan-tuan. Panjang cerita orang mati ni. Inilah perjalanan 50,000 tahun. Nak tahu kisah selanjutnya, bulan yang akan datang. Kalau datang lah kan. Kalau saya datang, tuan-tuan tak datang pun tak edi. Kalau tuan-tuan datang, saya tak datang pun tak edi. Sama-samalah doa, mudah-mudahan dapat datang. Jadi wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zakiran syakiran zabilahin wa akil bil taqwa bil afiyah. Rabbana sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.